Ada saja. Ada. Parah di mana? Dari pusat ini. Hah? Pusatnya ini. Oh, ini dia. Kawan pusat lain. Sini signal okey kan? Boleh duduk sini ya? Boleh. Ini tak. InsyaAllah ini kita di Kota Tinggi. Kampung Sungai Telur. Kampung Sungai Telur di Masjid Kampung Baru. Minta maaf lewat sikit. Balik itu. Bukan ni USB. Type C. Ada Type C, kabel Type C. Ada kabel Type C nak kena charge. Boleh. Boleh. Type C. Okay, terima. Sekejap noh tengah setting up. Sementara tunggu kawan-kawan kita masuk, masya-Allah. Astagfirullah. Kalau jumpa elang jatuh kan ni. InsyaAllah tak apalah, kita pelan-pelan. Baik, insyaAllah kita mulai dengan Al-Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita syukur pada Allah diberikan kesempatan pada petang ini. Alhamdulillah, minta maaf lewat daripada pagi, daripada tengah hari jadi petang jadi lewat sikit dari 5.30 jadi 5.40 lebih. Allah izin kita bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita dari Kota Tinggi. Kita ada di Masjid Kampung Baru, Kampung Sungai Telur, Kampung Sungai Telur. Dan insya-Allah kita bersama-sama dengan beberapa sahabat kita lah dalam program pada petang ini. Alhamdulillah kita bersama-sama telah melihat beberapa tempat kawasan-kawasan untuk usahawan akhir zaman. Insya-Allah, jadi kita akan bincang sikitlah. Pertama, mari sama-sama kita memperbaharui iman kita dengan kita merendahkan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita bersyahadah bersama-sama untuk kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, satu, jauhkan daripada syirik, jauhkan daripada segala perkara yang dimurkai oleh Allah, jauhkan daripada perkara yang murtad. Yang kedua, kita mohon supaya Allah SWT memberikan kepada kita kekuatan untuk berada di atas jalan Islam dan perjuangan Islam. Dan inilah perkara yang penting, kita untuk bukan saja berada dalam Islam, tetapi kita boleh membantu Islam, membantu agama Islam. Dan yang ketiga, kita minta kepada Allah SWT supaya Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk kita mati dalam keadaan Islam. Mati dalam keadaan
memperjuangkan Islam, mati di atas jalan Allah, syahid fi sabilillah. Kita mohon supaya Allah memberikan husnul khatimah dan Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk mengucap dua kalimah syahadah ketika kita berada di sakaratul maut, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Yang dikasihi Tok Li kita, ketua kampung sini, yang dikasihi Abang Azli kita, Abang Fairul kita, Abang Azamuddin dan Abang Hanafi, Al-Fadhil Ustaz Hanafi. Juga kaum ibu yang ada, saya tak ingat nama. Farah kot ni. Ada dan lain-lain lah, insya-Allah. Aida. Seorang lagi? Ruzana. Jadi alhamdulillah, pertama-tama kita syukur pada Allah diberikan kesempatan pada hari ini bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita dari Johor. Kita telah pun melihat beberapa tempat lah untuk kita sama-sama mengusahakan perkara-perkara yang bersangkut paut dengan projek-projek sisi, iaitu perkara-perkara yang bersangkut paut dengan usaha kita untuk memenangi barakah Allah, mengundang barakah Allah, mengundang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana di akhir zaman ini kita akan berhadapan dengan macam-macam perkara. Sekarang ni dah ada virus baru pula, Omicron ke apa. Nama dia pun pelik juga kan. Tapi sebenarnya virus Omicron ni dah ada TV, dah rancangan TV 1963. Dah ada cerita dah pasal Omicron ni. Jadi dia dah pernah sebut dia nak buat, dah pernah sebut nak buat, tapi kita sekarang baru jumpa virus tu lah. Jadi alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah diberikan kesempatan pada akhir-akhir sisa-sisa hidup kita ni, kita ada hidayah lah, tak banyak pun sikit. Kita dapat mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, walaupun mungkin kita dapati kadang-kadang apa yang kita faham ni tidak sama dengan orang ramai. Sebab tu digambarkan bahawa kita berada dalam suasana yang asing, kan. Kita sedang berada dalam suasana yang asing. Bada'ul Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Kamu kita Nabi gambarkan Islam bermula. Bada'ul Islam, bermulalah Islam itu dalam keadaan dagang, ganjil, asing. Maknanya bukan arus perdana. Islam ni dia bermula dengan bukan yang popular, bukan orang yang paling popular. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bermula Islam tu orang tak suka dia lah, majoriti, sebab dia bawa benda yang berlawan arus. Kemudian selepas itu Islam berkembang, kemudian Islam akan kembali semula menjadi dagang, macam mana yang kita tahulah sekarang. Jadi sebab itulah kata Nabi, fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang yang dagang, ganjil. Jadi kita ni mungkin tak ramai, tak sedikit, pandangan kita mungkin tak samalah dengan seperti seolah-olahnya majoriti pada hari ini yang tak sama. Tapi itulah perkara yang menjadi fitrah, menjadi sunnah. Di akhir zaman akan berlaku ketidaksamaan. Majoriti tidak semestinya menyandarkan mereka ni berada di satu suasana yang benar. Jadi daripada itulah di sini alhamdulillah kita sama-sama nak merasai bersyukur kerana Allah memberikan kita sedikit kefahaman. Tambahan lagi kita di abad-abad yang akhir ini, iaitu kita kata tahun-tahun yang akhir sebelumnya timbulnya Al-Masih Dajjal. Jumhur ulama menggambarkan Al-Masih Dajjal akan timbul, akan mengisyharkan dirinya tak lama lagi, mungkin beberapa tahun yang akan datang. Jadi sebab itulah kita nak kena sama-sama merasakan keperluan untuk kita sentiasa mempersiapkan iman dan ibadah dan amalan-amalan kita itu. Kerana Nabi kata siapa yang tak persiapkan diri dia, maka dia akan gagal ketika berdepan dengan Dajjal.
berdepan dengan matahari terbit sebelah barat dan berdepan dengan Dabbatul Ard. Jadi kita nak kena rasalah gitu. Jadi insya-Allah pada hari ini alhamdulillah saya masih lagi dalam perjalanan. InsyaAllah sekarang ini berada di Johor lah bersama dengan sahabat-sahabat kita di sini. Dan alhamdulillah saya dapat merasakan lah bagaimana kesungguhan dan keikhlasan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita ini untuk sama-sama mendapatkan rahmat dan barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sesungguhnya barakah Allah, rahmat Allah itu dia akan datang sebelum kemenangan. Sebelum kemenangan datang, sebelum Allah bagi kita menang, kita mesti mendapatkan rahmat dan barakahnya. Dan salah satu tanda rahmat dan barakah Allah ialah Allah memberikan petunjuk kepada kita, hidayah kepada kita supaya kita berada di atas jalan yang lurus, jalan yang benar. Hari ini ramai orang berada di atas jalan yang pelbagai, ala sekular lah, ala liberal, ala macam-macam lah, plural dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan kita akan berada di atas jalan mentauhidkan Allah. Satu je, jalan mentauhidkan Allah. Dan jalan mentauhidkan Allah inilah yang sebenarnya yang paling susah apabila datangnya Dajjal. Kerana Dajjal akan datang bersama dengan agama-agama lain yang dicantumkan, disatukan daripada masa itu. Jadi apakah perkara-perkara yang boleh membawa kebenaran, kemenangan Allah Ta'ala, barakah Allah? Yang pertama sekali yang kita nak kena tengok ialah perkara yang sentiasa kita kena proses diri kita ialah al-ikhlas. Al-ikhlas ni perlu kita proses. Apa maksud ikhlas? Ikhlas maknanya kita melihat dalam hati kita, dalam pemikiran kita ni bersih. Bersih daripada segala matlamat yang lain. Matlamat yang hanya Allah saja. Boleh tak kita nak dapat matlamat syurga? Boleh nak dapat matlamat dunia? Mana matlamat-matlamat yang ada? Pertama sekali, ikhlas bermakna kita bersih daripada segala matlamat yang lain selain daripada redha Allah. Kalau ada matlamat yang lain tu, dia akan mengganggu. Jadi kalau tu macam mana nak masuk syurga tak ada matlamat, nak berjaya tak ada matlamat. Berjaya di dunia ni, syurga ni di akhirat lah. Di dunia ni berjaya, cemerlang, bekerja, semua tu dalam rangka nak dapat redha Allah. Kalau kita buat sesuatu kerana kita nak dapat dunia, maka Allah akan bagi dunia itu pada kita. Kalau kita layak dapat. Kalau kita tak layak tak dapat juga. Jadi Allah akan bagi apa yang kita nak di dunia ni sekadarnya. Tapi kalau kita berhajatkan kepada redha Allah semata-mata, maka apa yang Allah bagi lebih daripada dunia dan akhirat. Dunia pun dapat, akhirat pun dapat. Jadi orang kata macam mana dapat dunia sedangkan dia miskin, tak ada duit sebagainya kan, sakit lah, apa-apa macam-macam susah. Jadi dia dapat di dunia ini syurga. Apa syurganya? Dia dapat hubungan yang rapat dengan Allah. Satu nikmat yang besar, satu keseronokan yang besar yang ada pada orang yang beriman, tapi orang lain tak dapat rasa. Cakap ni macam teori lah, tapi bila kita tahu, kita rasa, baru kita dapat lah. Sebab tu nak rasa, tak beritahu sini. Nombor satu, Allah akan melihat segala perkara yang kita lakukan tu mestilah ikhlas. Jadi kalau dia tak ikhlas tu, dia akan mencacatkan amal. Allah terima tak amalan tu? Itu berdasarkan kepada kasih sayang Allah. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah akan terimalah berdasarkan kebijaksanaan Allah. Kita tak boleh nak cakap. Tapi kita lihat di sini, sejauh mana kita ikhlas, maka sejauh itulah kita akan mendapat kemenangan. Sebab tu bila orang ikhlas, dia berjaya capai apa yang nak capai, disebut al-hadaf. Dari dua, satu al-ghayah. Al-ghayah ni matlamat. Satu lagi al-hadaf. Al-hadaf ni objektif. Kalau dia buat sesuatu, dapatlah gaji contohnya, dapatlah duit dan sebagainya, itu adalah sekadar objektif kecil je. Dengan dia buat sesuatu tak dapat apa-apa. Contoh dia kerja, akhir bulan dapatlah gaji kan. Maka dapatlah ganjaran dia tadi kan. Tapi dia kerja, tak sampai akhir bulan, mungkin satu hari sebelum gaji dia meninggal, tak dapat gaji kan. Jadi tak sampailah objektif dia. Tapi al-ghayah ini, bila kita ada Allah sebagai matlamat kita, Allahu ghayatuna, Allah sebagai matlamat kita, maka pada ketika itu kita buat apa pun dah berjaya dah. Kalau kita buat capai objektif, tak capai objektif, berjaya dah. Itu orang Islam sentiasa gembira. Hati dia gembira. Kenapa? Dia tahu dia buat tu kerana Allah. Sebab tu kita kena betulkan apa yang kita lakukan. Kerana di situlah cahaya Allah akan ada. Di situlah akan ada pertolongan Allah. Pertolongan Allah ada di situ. Dan Allah sentiasa memberi pertolongan kepada kita. Kalau kita bersih matlamat kita, sentiasa beri pertolongan. Kadang-kadang kita ingat benda tu kita nak, kita dapat kan. Kita nak capai, tapi tiba-tiba tak capai. Kan? Rupa-rupanya bila kita tengok balik, oh itulah yang terbaik.
Kan ada orang hilang duit, banyak hilang duit. Tengok kan, dia sedih sebagainya lah. Tengok lepas tu baru tahu duit tu tak ada telah menyebabkan dia dapat satu yang lebih baik, contoh. Jadi always, sentiasa kita dalam hati kita baik sangka dengan Allah, maka kita ikhlas dan memperdalamkan ikhlas kita. Kadang-kadang Allah uji dengan kita kan. Bila kita ada sesuatu, kita akan lebih kepada nafsu, lebih kepada nak dunia dan sebagainya. Ini nombor satu. Yang ini susah. Kenapa susah? Kerana di dalam hati kita ni ada banyak bisikan. Jadi sebab tu kita kena banyakkan diri kita ini sentiasa dalam keadaan mengenali Allah. Dalam keadaan apa pun kita cuba mengenal Allah, mengenal sifat Allah, nama Allah, dia punya perbuatan dia, af'al Allah. Nombor dua, perkara yang boleh membawa kemenangan kita ialah apabila kita benar-benar melakukan sesuatu perkara itu yang sesuai dengan kehendak Allah, mengikut syarak. Mengikut syarak ni maknanya dia kena ikut apa yang Allah perintah, bukan ikut apa yang kita nak. Jadi jalan mesti bersih, jalan mesti betul. Jadi kalau kita buat tu mesti ikut apa yang sepatutnya. Contohnya dalam keadaan hari ini, dalam keadaan umat Islam lemah, dalam umat Islam yang dalam keadaan penuh dengan kesusahan, maka kita kena bersatu padu. Kita kena bersatu. Bukan masuk parti bersatu kan, bersatu padu kan. Jadi di sinilah kita lihat, maka kita perlu mengutamakan ukhuwah. Ukhuwah ni penting. Bila kita buat baik kat orang berukhuwah, maka Allah akan buat baik pada kita. Siapakah yang paling baik antara orang yang bersahabat itu? Siapa yang paling baik pada sahabatnya? Lagi baik kita pada sahabat kita, saudara kita, maka lebih baiklah Allah akan pada kita nanti. Lebih tinggilah darjat kita. Sebab itulah di dalam syurga Allah nanti kan, orang yang baik, yang lebih baik kepada seorang itu ialah orang yang lebih sayang kepada saudaranya daripada dia sayang kepada dirinya sendiri. Jadi sebab itulah di dalam perjalanan ini kita akan diuji nanti dengan berbagai perkara, antaranya ukhuwah. Mula-mula okey semua, tak ada apa-apa. Tapi bila ada buat keputusan, bila perlu kepada keputusan yang besar, keputusan yang mungkin tak sama dengan pemikiran kita, masa tu ukhuwah akan diuji. Akan diuji dengan berbagai perkara lah. Kita nak A, tiba-tiba orang lain nak B. Dan kemudian tiba-tiba B itulah keputusan dia kan. Maka kita tak boleh, akan diuji. Jadi sebab itulah dalam hal ini hendaklah kita sentiasa menghidupkan at-ta'aruf. Kita nak kenal mengenal antara satu sama lain. Kenal mengenal ni dia bermula dengan hati kita nak kenal sahabat kita dalam rangka nak sayang dia. Nak kenal dalam rangka nak sayang dia. Bukan nak kenal dalam rangka nak dapatkan kepentingan kita. Kita kenal orang, siapa dia dia ni Tok Pengulu. Wah, Tok Pengulu dia jaga 5 kampung kan. Kena kawan dengan dia ni, kena baik. Tengok apa yang kita boleh dapat dari dia. Bukan macam tu. Dan dalam Islam, bila kita nak kenal seseorang, nombor satu, bila mestilah kita nak kenal dalam rangka benar-benar kita ingin sama-sama dapat membawa kebaikan redha Allah tadi. Tolong menolong dalam redha Allah. Bukan dalam rangka-rangka yang lain. Kalau rangka lain, dia takkan sampai. Akhirnya akan bergaduh. Tengoklah, orang yang berkawan, orang yang bersama, bersaudara, kerana yang lain, Allah pasti akan bagi dia gaduh. Ini ayat Allah SWT, surah Az-Zukhruf. Paling kurang, apabila dekat akhirat nanti, dia akan salahkan sahabat dia. Kenapa engkau buat macam ni? Kenapa engkau tak ingat aku? Jadi itu yang digambarkan oleh Allah dalam surah Az-Zukhruf. Pasti bergaduh, kecuali orang yang menjaga ukhuwahnya dengan takwa. Dan sebab itu yang pertama sekali, kita bersihkan ukhuwah kita. Bila kita bersihkan ukhuwah kita, bahawa persahabatan pun kerana Allah Ta'ala juga, maka pada ketika itu Allah akan berkati persahabatan tu. Allah akan berkati. Paling kurang lah kalau kita tak sama-sama dapat berjaya di dunia ni, nampak tak berjaya, tapi sebenarnya berjaya dah kan. Ialah di akhirat nanti sahabat kita tu dengan kita, dengan sebab bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah tu, dekat akhirat ada special platform Allah bagi. Boleh berjalan menuju ke syurga. Orang lain semua kagum, dia ni berjalan di atas cahaya. Mereka berjalan di atas cahaya, kata Nabi. Dan kemudian sampai peringkat semua bertanya, bukan Nabi, dia bukan syuhada, bukan sebagainya, tapi mereka lah orang yang bersahabat kerana Allah. Bersahabat kerana Allah je. Jadi bila kita ikhlas dalam persahabatan, maka kita tengok ukhuwah itu akan membawa kepada rahmat dan barakah, dan akhirnya bawa kemenangan. Ini perlu, sangat-sangat perlu. Sebab tu kita kena mengenal antara satu sama lain dalam rangka untuk membina kekuatan kasih sayang, bukan dalam rangka untuk kepentingan diri. Kalau kepentingan diri, maka kita akan habis.
Sebab tu tuan-tuan puan-puan, bila tengok sahabat kita, kita nak tengok bahawa sebenarnya kita bukan nampak sahabat kita aja. Kita nak nampak sahabat kita ni Allah hantar kat kita. Dan sahabat kita ni Allah hantar kat kita. Kita nak rasa macam tu. Jadi kita tengok dia perhati dia kan. Sama ada dia nak jadi contoh pada kita, cermin. Dia apa yang dia buat jadi contoh. Kita jadi contoh pada dia. Dia jadi contoh pada kita. Ataupun kita nak tolong dia nak tolong kita. Dalam rangka nak dapatkan redha Allah. Jadi sebab itulah kita lihat sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu sangat sayang dengan satu sama lain. Sehingga kan pernah dikisahkan mereka nak makan yang tak cukup makan, makanan tu diedah-edah patah balik ke dia kan. Kita kisah kepala kambing kan. Begitu juga kisah bagaimana seorang sahabat yang nak meninggal dunia dalam satu peperangan, dia minta air kan. Jadi sahabat tu datang nak bagi air kat dia, tiba-tiba dia dengar orang lain minta air pula, dia kata bagi kat sahabat tu. Padahal dia sangat haus. Sebab bila darah dah keluar, haus kan. Jadi pergi sahabat tu pula, sahabat tu dengar orang lain pula. Akhirnya semua meninggal dunia kerana mengutamakan sahabat. Ini roh yang ada pada sahabat Nabi SAW. Dan sebab itu Nabi dan sahabat-sahabat itu diberikan kemenangan. Kemenangan, Nabi mati, kenapa menang apa? Mati kan, ada orang cakap itu kan. Kalau orang nampak dunia tu, dia kata kalah lah. Mati tu orang masuk syurga. Masuk syurga Allah SWT. Dan masuk syurga Jannatul Firdaus. Lebih baik daripada dunia ni. Jadi kita kata macam mana Jannatul Firdaus tu kan? Macam mana lebih baik daripada dunia ni? Jadi nak sebut kat sini, sebab itulah perkara yang pertama sekali kita kena kenal Allah. Kita kenal Allah, tengok balik apa yang ada kat depan kita ni. Pokok lah, bangunan lah, orang lah. Semua-semua tu kita nak rasa nampak ni kuasa Allah, perbuatan Allah. Ni adalah merupakan sifat Allah, ini merupakan nama-nama Allah. Jadi ini sangat penting, terutamanya di dalam kita nak kembali kepada mujahadah, Sebab itulah kita sebut tajuk mujahadah kita ni. Mujahadah ni mesti dia bermula dengan iman. Kita beramal, kita bekerja, kita buat apa saja mesti bermula dengan iman. Kalau tidak bermula dengan iman, maka tidak dipanggil mujahadah. Tak panggil mujahadah, dia panggil beramal aja. Beramal, kalau nasib baik dapat pahala, nasib tak baik Allah laknat kan. Jadi yang pertama sekali, mujahadah mesti bermula dengan beriman pada Allah, mengesahkan Allah. Sebab tu bila kita melihat satu-satu termasuk sahabat-sahabat kita, saudara kita melihat dengan pandangan iman. Ni Allah hantar, Allah bagi kita ni, Allah kenalkan kita dengan dia, Allah kenalkan kita, Allah bagi ni. Jadi nampak ini Allah punya perbuatan. Jadi kita pun mula mujahadah. Dan kemudian mujahadah itu bila kita dah mula dengan amalan tadi, maka kita meletakkan iman sebagai asas apa saja. Sebab tu kita banyak tekankan iman tadi, sebab iman inilah yang menjadikan kita ni ada kekuatan. Kalau tak ada kan. Saya bagi satu contoh akan sampai satu saat di mana pada masa tu kita berada dalam keadaan kesusahan yang amat. Kesusahan sampai membawa pada kematian, sakaratul maut. Pada masa itu kita ibarat berada dalam air dan kita nak berenang. Kita dah sedut air banyak, dah minum air banyak kan, dan dah mula lemas, dah mula rasa lemas yang sangat. Kita akan terkapar-kapar, cuba nak naik atas, cuba capai apa yang boleh capai. Tak ada satu benda yang boleh kita capai. Ini sakaratul maut. Tapi sakaratul maut lebih teruk daripada itu, sakitnya bukan kepalang. Seluruh tubuh badan kita sakit. Seluruh urat saraf sakit. Seluruh. Tak ada yang tak sakit. Maka pada masa itu, apa yang boleh selamatkan kita? Tak ada yang boleh selamatkan kita melainkan bila kita mencapai al-iman. Kita mencapai keyakinan kepada Allah. Yakin dengan Allah bahawa dia lah yang akan tolong kita. Ini yang pertama yang kita nampak. Masa pada ketika tak ada apa dah. Tak ada apa dah. Harapan kita pun tak ada dah. Tapi hari ini kita masih bergantung dengan diri kita. Kita nak berjalan, kita ingat kaki kita yang bawa kita berjalan. Kita nak makan, kita ingat tangan kita yang menyuap makanan kita. Kita rasa kita punya, kita rasa kita yang ada. Kita tak rasa pun Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan semua tu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pada kita. Ni hakikat yang kita rasa. Dan sebab tu dalam mujahadah ini, perkara yang asas kepada amal mestilah al-iman, mengesahkan Allah. Jadi bila kita beramal tu, mestilah amal kita itu bawa kita kembali kepada Allah. Bawa kita kembali. Maksudnya kita bila beramal, kita betulkan diri kita, niat kita, betulkan amalan kita, pemikiran kita, sehingga kita menjauhkan daripada dosa. Jadi beramal ni bukannya beramal tu sendiri yang penting.
Yang penting ialah beramal yang benar-benar diikat dengan keyakinan pada Allah. Barulah amal tu jadi kuat. Kalau tidak, amal tadi tak jadi apa-apa. Sebab tu kadang-kadang kita heran, kenapalah kita boleh beramal tapi amal kita rasa tak puas. Amal kita rasa kosong. Amal kita rasa tak ada apa-apa. Kita rasa tak ada apa-apa lah. Kosong. Kerana amal tidak diisi dengan al-iman. Jadi insya-Allah bila kita mula memerhatikan bahawa beramal mesti asasnya tu mujahadah tadi tu mesti asasnya mengesahkan Allah. Kita dalam rangka nak ibadah pada dia, dalam rangka nak taat pada dia, dalam rangka nak membina kekuatan untuk mendekati dia. Ibadah tu membina kekuatan dekati dia. Maka jadilah amalan tu mujahadah. Ini asas yang pertama sekali kita nak kena tengok. Sebab tu dalam bersahabat pun sama juga. Nabi menggambarkan ada manusia yang bersahabat dengan kawan-kawannya dengan mata sebelah buta. Ibaratkan seekor lembu yang matanya buta sebelah. Dia tengok kat depan dia ada kambing. Ni hadis Nabi. Ada kambing. Kambing 2 ekor. Kan? Tapi dia lembu. Dia lembu tu kambing. Jadi kata Nabi, dia akan pergi ke kambing sini sebab mata dia sebelah buta. Dia pergi ke kambing sini, kemudian dia tengok kambing. Dia pergi sebelah sini pula. Ingat tu kawan dia pula, kambing juga. Jadi tuan-tuan berhormat Allah, inilah ibarat orang-orang yang munafik yang kata Nabi SAW, dia melihat dengan satu mata pandangan dunia je. Dia tak melihat dengan pandangan iman. Maka dia mendekati ramai orang. Dia jumpa orang ni, jumpa orang tu, tiba-tiba tengok orang ni rupanya musuh dia. Orang ni rupanya dengki kat dia. Orang ni rupanya nak ambil kesempatan pada dia. Orang ni rupanya orang yang memang nak jatuhkan dia. Dia ingat orang tu bagus. Dia melihat dengan pandangan satu mata. Kata Nabi satu mata ni hadis hadis Nabi. Jadi bila melihat satu mata, maka dia sentiasa tertipu dengan satu mata tu. Lembu pergi ke kambing kat kawan dia, tengok kambing kau kecil rupanya, pergi sini pula kambing juga Dia pergi sini pula kambing juga. Jadi kata Nabi sallallahu, orang beriman mesti melihat dengan pandangan 2 mata. Maknanya ni huraian ulama lah, bukan Nabi hadisnya. Jadi pandangan 2 mata ni maknanya kita melihat dengan pandangan pandangan mata nampak dah, tapi pandangan hati, pandangan iman. Inilah sahabat aku yang aku nak sama-sama dapat redha Allah. Inilah sahabat aku yang Allah hantar pada aku. Inilah sahabat aku yang sama-sama nak dapatkan syurga Allah. Nak tolong-menolong. Bila kita melihat dengan pandangan iman, baru kita nampak siapa sahabat kita. Siapa kawan kita sebenar. Pada masa tu kita tahu, inilah orang yang akan tolong kita. Sebab itulah yang kita nak kena lihat dalam persahabatan pun ada maksud mentauhidkan Allah dalam bersahabat. Sebab itulah kita tak nampak, kita ingat semua orang baik belaka. Memang nampak baik daripada pandangan kacamata dunia, tapi rupa-rupanya dia mengheret kita kepada murka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang kita nak kena tengok balik. Dan pada hari ini tipu daya terlalu banyak. Terlalu banyak tipu daya, terutama sekarang ni, hari ni. Banyak orang yang nampak baik sebagainya, tetapi dia merupakan orang yang membinasakan. Sebab itu tuan-tuan dan puan, nombor 1 di dalam mujahadah kita meletakkan al-iman, iaitu mengesahkan Allah sebagai asas dan dasar sebelum beramal. Sebelum beramal. Kenapa? Kerana bila kita beramal tanpa asas iman, amal kita boleh rosak dan tidak mendapat barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah perkara yang akan menyebabkan kita tidak boleh maju ke depan. Itu insya-Allah yang kita lihat pada hari ini, keadaan umat dalam keadaan terkapai-kapai. Sebab tu bila kita bersahabat ni, bila bertemu ni, kita nak kena ada satu perasaan. Perasaan ni bukan sekadar kita suka seronok ni, tapi kita perasaan bahawa kita nak sama-sama mengikhlaskan diri kita, sama-sama tolong menolong, melengkapi yang sama-sama macam itu. Bukan perasaan nak tunggang dia perasaan nak guna dia. Bukan perasaan-perasaan yang kita nak utamakan diri kita. Dan Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita ni. Kalau ada benda tu, maka sudah tentulah lepas tu jadi lain. Banyak benda yang berlaku. Tuan-tuan dan puan Allah, kita ada banyak kawan-kawan daripada sekolah rendah, sekolah menengah sampai universiti, sampailah ke tempat kerja kita. Maka kita nilailah yang mana satu sahabat-sahabat kita yang boleh membawa kita kepada Allah, yang membawa kita kepada akhirat. Jadi bila ada sahabat-sahabat tu, pegang sungguh-sungguh, jangan lepaskan. Sebab kalau kita lepaskan, mungkin kita tak jumpa dah orang yang macam tu. Sebab Allah akan bagi kita peluang
Dan bila Allah bagi kita peluang, tak ambil peluang tu. Baik, perkara yang saya nak sebut kat sini juga sebagai satu perbincangan kita, satu perkongsian kita. Kita mendapati kita diserang dengan berbagai aspek, dan kita akan diserang dengan apa ni kita kata tadi, sihir, dan kita akan diserang dengan berbagai perkara-perkara yang menjadikan kita ni lalai leka. Maka dalam mujahadah, bila kita kata mengutamakan iman, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, maka hendaklah kita sentiasa menghidupkan hati kita dengan zikrullah, dengan doa zikrullah. Sebab kita boleh tengok diri kita kan. Yang pertama sekali, kita tengok cek diri kita ni tenang dengan apa. Kita tenang dengan apa? Kita tenang dengan tengok ayam. Ada orang tenang tengok ayam kan. Ada orang tenang tengok mak merempit kan. Ni banyak motor tapi tak rempit, dia rem je tak rempit kan. Jadi ada orang tenang dengan makan, ada orang tenang dengan tidur, macam-macam tenang. Jadi dalam mujahadah ni, adakah kita tenang ketika kita mendekati Allah, beramal? Kalau tenang, alhamdulillah. Kalau tak tenang, kita tengok kita tenang kat mana. Kalau tenang kita bersama dengan maksiat, kita rasa ni kan maksiat tak apa, maka kita kena tengok bahawa kita tidak berada di atas jalan yang lurus ni. Walaupun kita sebut ihdinas siratal mustaqim, kita tenang bersama maksiat. Maksiat ni best pada kita kan. Tengok bola lagi best daripada solat kan. Tu bahaya tu kan. Baca komik lebih best daripada baca Quran. Tu bahaya. Jadi tapi kita tak rasa bahaya kan. Kita tak rasa bahaya. Jadi inilah perkara yang kita nak kena rasa dalam hidup kita. Tengok hati kita tenang dengan siapa, tenang dengan apa. Kalau hati kita masih lagi tak tenang dengan amal Islam, maka sebenarnya kita masih lagi dikuasai oleh sesuatu yang ghairallah, selain daripada Allah. Iaitu dah hati kita belum lagi fokus pada Allah, belum lagi nak beramal. Maka apa kena buat? Banyakkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Banyak lagi. Banyakkan istighfar, astagfirullah. Kemudian jangan banyak tengok salah orang, tengok salah diri kita. Tengok salah orang aja kita nampak kan. Lemah orang kita nampak. Jadi kita kena betulkan balik perasaan kita tadi, kecenderungan kita. Cukuplah futur ni apa? Terputus daripada Allah. Melambat ataupun kita kata melemah. Cukuplah lemah itu, terputus itu ataupun futur itu apabila hati kita mula cenderung kepada selain daripada apa yang Allah redha. Bila cenderung aja itu masalah. Kita kena tengok balik. Bila tengok yang ini, maka kita nak kena betulkan balik. Baik. Apabila tak boleh, macam mana nak buat? Bila tak boleh, kita tengok diri kita, aku suka tengok ni lah, dan benda ni tak betul lah, macam mana nak buat? Nombor satu, kita minta ke Allah supaya hati kita tu kan ada iman. Rabbana innana amanna. Mula-mula Rabbana innana amanna. Minta ke Allah, ya Allah, sesungguhnya kami ini benar-benar beriman ke Engkau ya Allah. Aku ni benar beriman. Faghfir lana. Faghfir lana. Ampunkanlah aku. Jadi ampunkanlah kami. Jadi yang pertama sekali, bila ada kecenderungan lain tu, kita minta ampun ke Allah. Minta Allah bagi iman kita. Nombor satu. Jadi kita kena minta. Kalau tak minta, Allah tak bagi kan. Kita minta. Allah ni sayang sangat kita, maha penyayang. Tapi kita tak minta kat dia, kita sombong. Kita yang maha sombong. Kita sombong. Tak mau minta ke Allah. So kita minta ke Allah. Kita kata, ya Allah, aku sungguh-sungguh beriman. Aku nak beriman kepada Engkau, tapi aku lemah. Faghfir lana, ampunkan aku. Ampunkan kami, ya Allah. Jadi di sinilah kita lihat bagaimana apabila hati kita cenderung kepada yang lain, itu maknanya kita hati kita ni dah rasa dah terputus lah. Bukan terputus lah, kita kata dah futur lah. Futur ni lemah. Dan apabila kita buat je maksiat, kita terputus daripada Allah. Ini mujahadah. Mujahadah yang pertama ni kita tengok iman kita, peranan iman tadi. Sebelum kita bincang rukun-rukun arkanul mujahadah. Arkanul mujahadah kita akan bincang ada 4-5 arkan mujahadah. Dan sebab kat sini yang pertama sekali, sebelum kita pergi kepada yang tu, kita nak pergi melihat keesaan yang ada, keesaan mentauhidkan Allah tu benar-benar berlaku. Benar-benar berlaku. Bila kita kata aku ni ada masalah lah, cenderung ke bukan pada Allah tadi, maka
kita pun betulkan, minta pada Allah, minta ampun, minta betulkan. Kalau tak boleh juga macam mana? Cari sahabat. Jangan duduk kat situ, cari sahabat kita, kawan kita yang boleh bawa pada Allah tadi. Cari dia, jumpa dia. Tak apalah, kat Kota Tinggi pun Kota Tinggi lah, jauh sikit tak apa jalan kan. Pergi gerak kat situ kan. Terpaksa masuk hutan kan, masuk hutan, apa nama hutan tu dah? Hutan apa tadi dah kan? Sungai Lebat Lebak betul. Masuk ke Sungai Lebak ke mana-mana lah, masuk jumpa je, carilah. Cari, yang tak cari. Tapi kalau kita biarkan diri kita seorang-seorang, maka kita tak kuat. Ini barakah tadi. Jadi sebab tu kenal pasti sahabat yang elok, kemudian tengok diri kita, wah aku ni tengah lemah macam tu kan, tengah lemah, cari mana dia, cari. Sebab cari itu kan satu barakah. Pernah dengar cerita orang yang nak bunuh 100 orang kan, asalnya dia bunuh 99 orang. Bunuh 99 orang. Kita ni bunuh nyamuk je kan, dia bunuh orang 99 orang. 99 orang bunuh, dia jumpa seorang abid, seorang ahli ibadat. Wahai Tuhan, aku dah bunuh 99 orang, boleh tak aku nak taubat? Allah terima tak taubat aku? Aku ni yang semayang pun belum tahu Allah terima semayang aku, puasa ni. Engkau bunuh 99, confirm neraka katanya. Dia bunuh orang tu kan. Cukup 100 orang. Cukup 100 orang. Jalan-jalan jumpa seorang ni, seorang alim lah, orang yang ahli ilmu lah. Tadi orang abid je, kaki ibadah je kan. Boleh tak aku taubat, terima tak Allah? Kau buat dosa satu langit satu bumi, dosa engkau minta ampun ke Allah, Allah akan ampunkan. Tapi syarat dia satu, kamu pergi ke tempat yang lebih baik daripada sekarang. Pergi tempat yang baik. Saya kata okey, dia pun pergi jalan-jalan. Dalam perjalanan tiba-tiba mati dia, ajal sampai. Maka malaikat rahmat nak ambil dia sebab dia bertaubat. Malaikat azab nak ambil dia sebab dia banyak bunuh orang. Bergaduh dua malaikat ni. Gaduh. Akhirnya Allah perintahkan turun malaikat kan. Satu malaikat untuk nak menjadi adil, menghakimkan. Maka malaikat pun turun dan dia kata, aku diperintah Allah nak mengadili masalah ni. Dia terima tak terima. Maka diukur. Maka orang ni hanya beberapa langkah lagi nak pergi ke tempat yang dia nak bertaubat tadi. Nak jumpa orang baik-baik lah. Maka Allah terima dia. Jadi kita ni bayangkan, banyak dosa tak? Banyak dosa. Banyak lemah? Banyak lemah. Iman kita lemah, amal kita lemah, semua lemah. Jadi bila kita lemah dan kita rasa kita cenderung kepada satu tak baik tu, cari sahabat. Cari sahabat. Mudah-mudahan bila cari sahabat tu, walaupun tak sempat sampai rumah, tak sempat sampai Kota Tinggi, meninggal dunia aksiden kan, kurang-kurangnya bila diukur tadi kan, ikhlas kita nak taubat, mudah-mudahan Allah bagi rahmat pada kita. Ini contoh. Dan sebab tu sahabat ni, orang yang nak tolong kita ni amat penting. Kena jumpa selalu. Tak dapat selalu pun kan, kadang-kadang jalan-jalan pun tak apa kan. Tapi nak kena jumpa lah. Jadi kita kena cari jalan, memastikan bila kita nak melaksanakan arkanul mujahadah, rukun-rukun mujahadah tu kan, dia boleh berlaku dengan sebab persiapan yang betul kan. Tak guna saya sebut pada tuan-tuan rukun nombor 1, rukun nombor 2, 3, 4 sebagainya, tetapi kita tak ada persiapan untuk nak baiki diri kita. Sebab tu bila kita rasa kita lemah sangat-sangat ni, maknanya kita rasa tak kuat lah. Cari kawan sahabat kita yang kita rasa sahabat akhirat tadi. Cari dia, ajak dia mengetih sekejap. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pergi cari. Sebab sahabat ni bukan dekat masjid je. Sebab masjid kadang-kadang tak boleh masuk kan. Orang baik-baik kadang-kadang tak boleh masuk masjid. Kita tak boleh cari kat masjid, cari kat kedai kopi. Sekarang ni kalau cari sahabat, cari kedai kopi, cari dekat stadium kan. Cari tempat-tempat lain kan. Masjid tak boleh masuk. Yang boleh masuk orang yang boleh ambil suntikan sahaja kan. Yang tak boleh ambil tak boleh. Tapi Johor alhamdulillah boleh masuk nampaknya. Mudah-mudahan tuanku mendengar dan tuanku memperkenankan permintaan kita lah kan. Yang sebut kat sini, tuan-tuan puan-puan, kita serius nak dekat Allah, mesti serius dalam pencarian kita. Maka bila kita rasa lemah, cari sahabat. Kurang-kurang dalam kisah tadi tu, dia cari orang yang baik lah. Pergi ke kampung tu kan, cari orang baik. Kurang-kurang tak sempat jumpa pun, tapi Allah dah ampunkan dosa dia. Sebab tu kita kena tengok keesaan Allah tadi, tauhidkan Allah tadi dalam diri kita ni. Tengok ni, aku ni lemah lah, asyik buat ni je kan, asyik buat dosa, asyik kelemahan ni. Cari sahabat. Oh, sahabat aku, telefon dia, Assalamualaikum kan, apa khabar kan, saya nak pergi, boleh rumah, boleh datang lah kan. Jadi niat kita, kalau malaikat tanya kan, sebagai satu kisah lain, malaikat tanya, kenapa engkau pergi ke sahabat kamu kampung sebelah ni?
Kan? Adakah kau pergi kerana ada projek ke ada apa ke sebagainya? Tak. Aku pergi hanya kerana aku sayang kat dia, kerana beriman pada Allah. Maka ketahuilah Allah sayang pada kamu. Jadi ini sebutlah. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan mata Allah, insya-Allah besok atau lusa kita akan cuba bincang tentang arkanul mujahadah, rukun-rukun mujahadah yang wajib ada. Baru kita ni mujahadah. Tapi sebelum tu pada petang ni kita tengoklah balik persiapan kita, serius kita, dan kita nak jadikanlah sahabat-sahabat kita sebagai bintang-bintang untuk kita bersama-sama. Jadi insya-Allah mudah-mudahan persahabatan kita kerana Allah, persahabatan kita akan bawa kepada syurga Allah. Mudah-mudahan dengan sebab persahabatan kita Allah ampunkan dosa kita. Jadi itulah insya-Allah, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita, keampunan daripada kelemahan-kelemahan kita insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ista'mat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. Wa Allahumma rabitataha wa dimuddaha wa hdiha subulaha wa amla'aha bi nurika alladhi la yakhru wa shrah suduraha bi faidil iman wa jamil tawakkuli 'alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitna ala syahadati fi sabilik. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala jihadi fi sabilik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Allahumma ja'alna minal mu'minina haqqan, Allahumma ja'alna minal muttaqina haqqan, Allahumma ja'alna minal muhsinina haqqan. Allahumma ja'alna minal muqarrabin, Allahumma ja'alna minal wasilin, Allahumma ja'alna minal 'arifin. Allahumma ja'alna minal muhibbin, Allahumma ja'alna minal siddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma ja'alna minal mahdiyin. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabi jahannam, Allahumma inna na'udzubika min 'adzabil qabr. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, Allahumma inna na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika minal ma'sam wal maghram. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.